cikgu harap ada yang dah hantar kerja yang hari tu yang cikgu telah bagi. Kalau awak tak hantar, cikgu tak boleh nak tahulah sama ada awak betul-betul faham ataupun tidak. Okey. Okey. Cikgu akan share satu slide naik. So awak boleh tengok dulu yang ini sebelum kita masuk pada tajuk lukisan perspektif 2 titik. Okey, untuk lukisan perspektif 1 titik yang telah awak lukis sebelum ni, okey, awak kena tengok balik apa yang perlu kita tekankan semasa melukis supaya kita tidak kehilangan markah, okey, dan awak boleh mendapat markah penuh. Okey, kalau tengok kat depan sini dekat slide cikgu ni, ini adalah skema lah, skema permarkahan bagi tajuk lukisan perspektif 1 titik. Okey, so sebelum cikgu teruskan, cikgu nak feedback lah. Okey ke sekarang ni, dengar ke suara cikgu? Nampak slide tak? Mana baca kat tangan hari ni? Terbalik cikgu, screen. Okey, nampak tak? Nabila Ansari, nampak tak Nabila? Yang ini, nampak tak? Sekejap. Alamak. Sekejap dia pakai speaker tu pula. Okey. Kita akan tengok sikit kat sini macam mana kita nak dapat markah penuh lah. Okey, yang pertama sekali titik lenyap. Okey, kat sini sebenarnya kalau cikgu nak cakap lukisan perspektif memang mudah untuk kita dapat markah. Markah orang cakap apa? 5 atau 6 markah awal tanpa kita melukis sepenuhnya bentuk objek tersebut. Okey, kalau kita tengok kat sini, pertama sekali awak kena cari titik lenyap. Okey, kat sini dia kata titik lenyap. Kita biasa common kita kenal titik lenyap adalah TLI singkatan dia. Tapi dekat sini dia tulis apa? Vanishing point. Vanishing point atau VP benda yang samalah dengan titik lenyap. Tapi in English. Okey. Bila awak dapat satu titik lenyap atau vanishing point dekat sini, awak boleh dapat satu markah. Okey, ni cikgu nak bagi cadangan. Nah, sekiranya bila kita buat tak cukup masa apa semua, okey, ada yang jenis tak boleh nak buat langsung soalan ni, kita bantulah untuk dapat markah. Okey, titik lenyap. Macam mana nak cek titik lenyap? Titik station straight up 90 degree. Okey, garis tegak ni naik ke atas, dia akan bersilang di garisan ufuk. Okey, so bila dia bersilang dekat sini, awak dapat vanishing point atau titik lenyap. Okey, so dapat satu markah. Kemudiannya kita transferkan kat sini garisan tinggi dilukis. Okey, garisan tinggi kat sini, sekejap anak aku nangis pula. Nova, tengok adik lah. Ambil pampers sama. Kejap. Aku? Ini masa apa korang? Bukan korang ke yang panggil aku? Nova tahu lah. Bukan aku lah. Kalau bukan kau, siapa yang nak hantar? Datang ke? Dia korang je tak ada gini. Aku yang hantar. Tahu kat mana?
Amalan? Amalan apa? Kita nak datang ke sini. Dah. Buka lah. Ini. Buka gigi. Jadi straight. Apa saya ada? Jangan baca tulis tu. Okay, sorry. Ingat aku buat kat rumah macam ni lah. Okay, kita tengok sikit kat sini. Kita screenshot dah Ini kira paper LK lah. Tapi untuk paper LK ni dia still ada tajuk yang sama lah macam awak belajar sekarang, iaitu grafik komunikasi teknikal. Okay. Ini adalah kita punya paper lah so kat situ ada jawapan awak. Okay. So tadi cikgu cakap adalah mengenai titik lenyap. Okay, titik lenyap di mana kita dapat sini awak jumpa titik lenyap, awak bersilangkan antara garisan menegak ni naik ke atas dengan garisan ufuk, dia adalah titik lenyap, awak dapat satu markah kat sini. Okey, satu lagi adalah garisan tinggi yang dilukis di mana awak gariskan mana-mana poin pada pandangan sisi, awak tarik terus ke bahagian lukisan tu lah, kepada objek 3D yang kita akan lukis tu. Okay, this one is garisan tinggi. Garisan setinggi akan dapat satu markah. Nampak awak tak lukis lagi objek tapi awak dah dapat 2 markah kat situ. Sekejap nampak, slowkan sikit nampak. Kemudian kemudiannya kita tengok dekat poin yang ketiga kat sini di mana dia kata unjuran daripada titik lenyap ke GT. Okey, kan sebelum ni awak copy balik muka hadapan kat sini, pandangan hadapan terus ke atas ni kan. Okey, awak letak garisan tengah mana-mana poin yang pergi ke titik lenyap. Okey, nampak ada garisan ni Garisan ni. Okey. Dia akan bagi satu markah lah.
objek tak ada lagi. Awak copy, awak tulis, lukis balik kat sini, tarik masa awak nak lukis copy pandangan hadapan ni. Sebab pandangan hadapan ni sama je dengan kat sini. Awak copy balik and then awak buat satu point, terus ke titik lenyap, awak dapat satu markah. Okey. Seterusnya dia kata unjuran titik stesen ke PA. Okey, nampak garisan ni? Garisan ni. Okey, ini titik lenyap ke PA, titik stesen ke PA, atau PA ke titik stesen. Awak buat je point ni, awak dah dapat satu markah. Okey, satu markah. Okey, seterusnya unjuran tegak persilangan TS ke PA. Ada nampak tak yang ini? TS ke PA. Okay, this one is dia bagi satu markah juga. Satu markah. Nampak senang dapat markah kat situ. Bentuk tak ada, rupa pun tak ada, tapi awak dah dapat kat sini dah hampir 5 markah. Okay, seterusnya dia kata 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 4. Okay, kita lihat. Okay, 4 markah. Okay, seterusnya awak tengok kat sini dia kata unjuran tegak persilangan TS ke PA dah. Okey, dapat 5 markah. Kotak perspektif. So kat sini awak actually kena buat kotak asas dahulu. Kotak perspektif tu. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan lah macam mana buat kotak asas tu. Dia sama je macam lukisan isometrik atau oblik. Apa-apa awak akan buat kotak asas dalam bentuk construction, baru awak lukis yang belah dalam tu. Okey, sama juga dengan perspektif. Okey. Seterusnya awak dah dapat 6 markah kat sini free. Barulah dia tengok pada nampak ni. Poin yang seterusnya adalah butiran 26 ni. Bermaksud dia akan kira poin-poin kat sini 1, 2, 3, 4, 5 sampailah kat sini kalau ikutkan dia tulis 26. Bermaksud kat sini ada 26 garisan darab dengan 0.5. Awak dapat 13 markah macam tu. Tapi this one is quite tinggi jugalah sebab untuk awak dia markah penuh adalah 15 markah sahaja. Okay, dapat this one is pemarkahan untuk soalan perspektif lah perspektif 1 titik. Okay. So awak dah nampak benda-benda penting yang perlu awak tekankan. Jadi kat sini dia bagi 1 markah ataupun masa untuk paper grafik komunikasi teknikal dia bagi 0.5 markah. Tapi sekurang-kurangnya awak dapat markah lah kat situ Okay, sekejap cikgu save dulu yang ni 16 slide. Okay. Seterusnya kita tengok pula pada lukisan 2 titik. Okay. This one is lukisan perspektif 2 titik di mana sama je kalau ikutkan kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah awak boleh perolehi tanpa melukis bentuk yang kat dalam ni. Dan seterusnya poin yang sama macam tadi, titik A, titik lenyap, awak dapat kat sini 0.5, 0.5, awak dapat 1 markah. Titik stesen, okey, dapat 1 markah, okey. Unjuran garisan tinggi, mesti buat unjuran, sekurang-kurangnya 1 ni, unjuran ni kat sini. Okey, unjuran kat sini, tarik kiri masuk ke ruangan melukis tu, okey, awak dapat 1 markah. Kemudiannya titik stesen ke, ini garisan ni tadi kan, pun dapat 1 markah. Garisan tinggi ke TL, mana-mana garisan tinggi yang ada di permukaan ni, awak tarik ke TL, awak dapat 1 markah. Dan yang selebihnya awak perolehi daripada markah yang telah awak lukiskan objek tersebut dalam bentuk lukisan perspektif 2 titik. Okey? Kat sini dia kata kotak asas diperolehi. Kotak asas ni mudah saja. Jadi kita akan tengok macam mana cikgu buat untuk lukisan perspektif 2 titik. So tanpa membuang masa, cikgu nak awak terus tampalkan soalan muka surat 15 iaitu soalan 19.
Okey, cikgu skip lah yang depan-depan tu yang mudah tu kan. Cikgu skip supaya kita tengok masa lah okey. So cikgu bagi masa dalam 2 minit untuk awal set up. Cikgu pun dah set up cikgu punya papan. Nofal bagilah. Nofal adik ni. Okey, semuanya dah letak awak punya keputusan dekat board. Okey. So kita start lah cikgu harap benda semua nampak lah Okey, untuk soalan ni dia dah cakap dah kat situ. Okey, sila bacalah soalan ni. Sebab penting soalan tu awak kena baca di mana kat situ dia menentukan sama ada awak perlu lukiskan butiran pelindung, jenis apa yang awak kena lukis, awak kena tengok balik lah Okey, soalan yang kita dapat ni, adalah soalan 2 titik lah. Okey, sebenarnya ada pelbagai bentuk soalan. Kadang-kadang dia ada bagi titik stesen, dia suruh awak cari titik lenyap. Tapi macam soalan kita ni, dia bagi titik lenyap, awak kena cari titik stesen. Okey, awak kena cari titik stesen. Okey, so kat sini untuk cari titik stesen. Okey, titik lenyap ni kita kena go back, kena buat balik lah Kalau cari titik stesen, biasanya kita akan selarikan ini turun bawah. Okey, ada soalan kan? Okey, contohlah titik lenyap dekat sini. Ni contoh dia bagi kat sini titik lenyap, titik stesen. Okey, titik stesen kat sini dekat cross ni. Okey, di mana awak kena selarikan menggunakan pembaris set square ni. Okey, selarikan. Okey,
Okey, bahagian atas, pada pandangan atas tu awak kena selarikan dengan awak punya set square. Awak akan tarik pergi ke titik station. Tarik ke bawah sampai dia pergi ke titik station, titik silangan tu. Okey, kat bawah sini baru awak tarik okey ke atas. Okey, kat sini terpendek lah so cikgu naikkan ke atas. Ini kalau dia bagi titik station, dia tak bagi titik lenyap. Kaedahnya macam ni lah dia akan bersilang dekat atas ni, dia akan turun bawah. Okey, turun bawah awak jumpa titik lenyap macam tu. Okey, macam ni. Contohlah so sini awak jumpa titik lenyap. TL1. Okey. Sama juga dengan yang sebelah sini. Okey. Awak selarikan letak awak punya set square kat sini. Okey. Kemudiannya letak set square belah bawah. Okey, awak selarikan. Sekejap dia tak nampak. Okey. Selarikan sampai dia bertemu di titik stesen yang telah dia berikan kat bawah sini. Naik atas. Dia akan bersilang ke SG. Kemudiannya, cikgu pakatkan. Awak bawa turun ke bawah. Okey. Ini kalau dia bagi titik stesen. Turun ke bawah, awak garisan tegak ni turun ke bawah, dia akan bersilang di garisan ufuk. Okey. Ini contoh. Ini bukan soalan lagi ya. Ini contoh. Nampak? So, sebelah sini awak jumpa TL1. Di sini awak jumpa TL2. Nampak dia bentuk M. Dia bentuk M. M tu apa? M tu Miza. Perhatilah Okey. So, macam soalan yang awak dapat sekarang ni, dia bagi titik lenyap. Okey, dia tak bagi titik stesen. Okey. So kita kena buat cakap apa? Terbaliklah kita rewind balik kita punya cara kerja tu. Nak dapat bentuk M kan? Okey. So awak kena buat titik lenyap ni, awak kena naik ke atas ke garisan SG 90 darjah. Okey. Tegak naik atas. Okey, sebelah sini pun sama. Nampak dia ada bersilang sini, ada bersilang sini. Kita nak buat bentuk M, kita kena selarikan sisi pada pandangan atas ni. Okey, ambil set square. Letak sini. Okey, kita selarikan pergi ke garisan yang bersilang di SG. Kat sini. Okey. Awak bawa turun je ke bawah. Okey, kat situ. Kemudiannya sebelah sini pula awak kena buat benda yang sama. Okey. Okey, titik persilangan. Okey, sisi yang ini, sisi yang ni pula sisi yang ni. Nampak dia tak sampai tekan sikit Yang ini kita selarikan pergi ke titik lenyap. Dua yang telah dia bagi kat sini naik atas tu kan. Kita dapat garisan tu. Okey. Sebenarnya awak gariskan. Gariskan. Ni. Nampak. Okey. Dan dia akan bersilang di garisan tadi tu. Okey. This one. Selari dengan yang ini.
This one kita lari dengan yang ini. Ada nampak titik persilangan dekat sini? Okey. Dia adalah titik stesen kita. Titik stesen. Itu adalah titik stesen kita. Nampak? Senang kan? This one is titik stesen. Cikgu tekatkan lah. Titik stesen. Okay. This one is titik lenyap, naik ke atas. Okay, selarikan. Awak dapat point dekat sini, garisan. Satu lagi. Awak dapat point dekat sini. Dapat titik stesen. So kat sini awak dapat satu markah. Okay? Okay. Clear? Okay. Sabrina dapat Sabrina? Dapat Ibu. Nampak titik stesen. Okay. Lepas kita buat titik stesen, kita dah dapat satu markah. Okay. So kita nak start buat kotak asas. Okay. Okay. Kotak asas ni kita akan dapat macam ni. Okay. Kita akan ambil ketinggian daripada mana-mana. Mana-mana apa? Pandangan sisi atau pandangan hadapan. Okay. Mana-mana lah. Okay. So, kita punya pandangan atas ni bucu dia di SG. Senang. Kalau ikutkan objek ini akan terangkat naik. Tapi kalau biasa soalan dia terus je objek ni lekat pada SG. Tapi this one dia terangkat sedikit. Bermaksud kat sini objek kita akan berada ke belakang sikit daripada garisan bumi. Sebab tu cikgu pilih soalan ni. Okay. Kemudiannya, okay, dah tarik tu garisan tinggi. Apa yang awak kena buat, ada nampak bucu ni. Bila dapat bucu ni senang. Awak turun ke bawah. Awak turun ke bawah. Okay. Dekat sikit lah kat situ tinggi dah ada, dapat satu markah. Okay, garisan tinggi ni sebab cikgu bawa kan untuk dapat satu markah okay, yang ini kita bawa turun bawah. Okay, sebab ini adalah garisan tinggi sebenar. Kalau kau ikutkan objek yang berada di garisan ini dia akan dapat ukuran sebenar. Contohnya tinggi dia tinggi yang betul daripada objek ni. Dia tak ada terkecil terbesar lah. Semakin jauh daripada garisan ni dia akan makin mengecil objek tu. Okay. Kemudiannya bila kita dah transfer yang bucu ni, okay, kita akan start buat kotak asas. Okay, tinggi dia dah ada dah kat sini. Sebab awak kena tahu dia punya cakap apa? Mana-mana objek dia punya basic dia adalah daripada kotak. Okay. Kemudiannya kita dah dapat yang ini, cikgu akan buat garisan tinggi ni terus pergi ke titik lenyap. Kan sini kita dah dapat tinggi. Kita dah dapat tinggi iaitu hasil daripada kita tarik daripada ketinggian garisan ketinggian kat sini. Tarik, kita akan dapat tinggi objek tu. Okey, sini tinggi objeknya. Kemudiannya cikgu bawa tarik ke titik lenyap, ke dua-dua titik lenyap. Okey, tinggi bawah ni kita akan tarik ke titik lenyap. Ingat jangan ambil yang ke atas tu, titik lenyap mesti berada di garisan ufuk. Tarik ke sini, ke titik lenyap, sama juga yang belah atas. Kita kalau boleh kita nak minimizekan kita punya garisan. Bila minimize garisan, objek kita tak akan terganggu lah dan kita sendiri pun tak akan terganggu. Okay, tarik ke titik lenyap. Ini cikgu tak nak tekatlah sangat kemudiannya kita akan tarik ke titik lenyap nombor 2 juga. Sama. Awak bila buat macam ni, awak dah dapat satu markah. Even ada satu garisan pun awak dapat satu markah. Satu lagi sini. Dia mesti construction sebab cikgu buat pekan ni supaya awak nampak. Okey. Okey, seterusnya
baru dapat permukaan, kita akan jatuhkan garisan yang ada poin-poin yang ada di pandangan atas turun ke bawah. Okey. So, kita akan menggunakan titik station. Okey, kita akan ambil bucu ni lah. Contohnya bucu A, B, C dan juga D. Itu memang kalau kita nampak itu adalah bucu-bucu bagi kotak asas kita. Kemudiannya kita bawa turun. Kat sini cikgu bawa turun pergi ke titik station. Pergi ke titik station. Awak tengok cikgu buat. Cikgu akan turun sampai SG saja. Asal dia bersilang. Tak payah turun sampai bawah. Okey? Sebab kita tak nak dia kacau kita punya ruangan untuk melukis. Sama juga dengan C. Cikgu akan buat satu-satu. Bukan semua poin kita tarik. Kalau awak tengok dalam buku teks memanglah. Sebab dia terus bagi hasil kerja. Hasil lukisan. Turun sampai ke SG. Stop sama juga dengan B. Turun sampai ke SG. Tapi dia mesti terus ke TS lah. Turun sampai ke SG. So awak dah dapat 1, 2, 3, 4. Okey. Awak dapat garisan kat situ. Kat sini awak dah dapat satu markah. Satu markah. Kalau ikutkan kat sini. Satu markah. Satu markah. Satu markah. Awak dah dapat 3 markah. Kemudiannya tepi-tepi ni kita akan bawa turun. Poin-poin yang kita dah buat tadi kita akan bawa turun straight ke bawah. Okey, menggunakan set square awak ni. Okey, turun bawah. Okey, turun bawah. Turun bawah. Okey. Okey. Sekarang ni kita dapat poin C bersilang dekat sini. Poin B awak bersilang di sini. C. Banyak sangat C. Kat sini D lah Okay. C, B. D, awak akan perolehi daripada garisan yang kita unjurkan ke TL. Okay. So, kita start daripada B, kita akan unjurkan ke TL. Okay. Sebenarnya satu lagi kita akan tarik ke TL. Iaitu poin BC. Di sini kita akan tarik ke TL. So awak dapat titik lenyap. Dapat poin. Automatically, titik lenyap pula automatically awak dapat poin bagi titik D. A, B, C, D. Awak dah dapat kotak asas bagi awak punya lukisan. Kotak asas ni jangan buat dalam bentuk objek lain. Dia mesti dalam bentuk garisan. Dalam bentuk garisan instruction. Cikgu nak padam sikit lah yang ni sebab cikgu tak nak dia kacau. Objek kita tak boleh terkeluar lah daripada kotak asas tu. Kira kotak asas ni adalah basic untuk kita membuat satu-satu lukisan supaya objek kita tak akan terkeluar daripada kotak asas. Dia dalam our guidance lah, kita punya perancangan. Okay. Satu markah di sini, satu markah di garisan tinggi, satu markah untuk menentukan titik station, satu markah lagi kita dah tarik sini daripada point pada pandangan atas pergi ke TS awak dapat satu markah. Garisan daripada ketinggian ni tarik pergi ke TL awak dapat satu markah. Kat sini awak dapat 1, 2, 3, 4 dan awak akan dapat markah pada kotak asas banyak satu markah. Okey. Nampak? Senang. Kat situ awak dah dapat bulat-bulat markah. Okey. Cuba buat kotak asas dulu. Nampak ambil colour nampak? Ibu nak colour-colour. Okey. Cuba buat. Cikgu bagi masa dalam 2 minit lah.
Okay. Kalau boleh kurangkan garisan yang berada di dalam ni. Nofal, laptop. Cikgu, Okay, macam ni nak dapatkan titik S tu cikgu? titik station. Okay, tengok kat sini. Cikgu ulang balik. Okay, dia dah bagi titik lenyap kat sini. Titik lenyap 1 dengan titik lenyap 2. Okay, first kali awak naikkan ke atas. Titik lenyap ni straight naik ke atas menggunakan set square dengan T-square awak naik ke atas. Okay, sama juga dengan titik lenyap 1 naik ke atas. Okay, dapat? Okey. Okay, kemudiannya awak nampak titik persilangan kat sini? Nampak tak titik persilangan kat sini? DSG ni. Nampak tak titik persilangan yang kita buat naik atas ni? Apa tadi bersuara? Amirul. Nampak tak dia naik atas? Nampak yang dia bersilang dengan garisan SG kan? Ni yang cikgu bulatkan ni. Siapa nama dia ni? Hilang pula Amirul. Apa sebab sikit? Okay, Amirul. Amirul. Dia tak respon. Baru cikgu nak tunjukkan Okay, naik ke atas daripada titik lenyap ni straight naik atas guna set square. Awak akan nampak titik persilangan ni yang cikgu bulatkan ni. Okay, dapat point kat sini. Awak kena ambil pembaris set square awak ni. Okay, kita akan buat garisan selari. Okay, kita selarikan point ini. Sisi pada pandangan atas ni dari sini. Okey. Cikgu bawa turun ke bawah. Okey, dia akan bersilang di point yang kita dapat kat bulatnya ni. Okey. Ni masih tak kenal lah kan? Tarik macam ni. Kat sini. Okey. Turun naik ke turun naik turun ke bawah, pergi pada point yang telah kita buat tadi, cari tadi kat sini yang bulat tu. Okey, ni cikgu buat separuh lah dulu. Lepas tu cikgu panjangkan turun ke bawah. Okay, another one, benda yang sama juga. Awak letak sini. Sisi sebelah atas dari sini pula Okey. Okay, awak selarikan turun sampai point yang kita cari tadi tu, yang kita naikkan ke atas daripada TL. Okay, turun. Okay, bersilang. Okay, turun ke bawah. Okay, garisan tadi ni selari dengan yang ini. Satu lagi, yang ini dia akan selari dengan yang ini. Nampak? So bila kita extendkan, dia akan bersilang di sini. Ini adalah titik station. Oh, okey.
Okay, others macam mana? Okay. Cerita hitam ni cikgu buat. Ni cikgu padam balik sebab cikgu nak lukis dalam Kotak asas ni cikgu tak padam. Garisan-garisan ni jangan pekat. Ni sebab cikgu nak tunjukkan dalam kerja. Okay, cikgu dah nak start untuk lukis lah lukis pandangan lukisan perspektif ni lebih detail. Tadi baru kotak asas. Okay, so cikgu akan gunakan sistem numbering lah cikgu akan ambil satu part di mana part tu yang memang sangat-sangat mudah. Bila kita tengok memang dia berada kalau kita tengok padang atas lah kat sini dah memang kosong. Kat sini tepi ni still ada. So cikgu akan tengok dekat bahagian pandangan sisi atau pandangan hadapan. Cikgu akan pilih satu lah So cikgu decide untuk pilih pada pandangan yang ini. Ni. Kita balik pula. Cikgu harap lukisan cikgu tak terbalik lah. Cikgu akan ambil sisi sini, kita akan lukis yang ini. Okay, so dia memang nampak petak je kat tepi tu. Sebab lukisan perspektif ni bagus ni dia tak ada lengkung. Berbanding ortografik, pandangan tambahan, ISO, oblik dia ada lengkung. Untuk lukisan ni dia tak ada lengkung. Nampak senang. Okay. So kita akan buat yang ini dahulu. Cikgu akan buat start numbering. Okay, 1. Nampak kedok. 1. Numbering cikgu tak akan numberingkan semua sebab cikgu tak nak cikgu lost. Bila ada numbering ni ada yang memang hebat lah. Murid-murid lelaki biasanya dia tak menggunakan numbering. Sebab dia kata dia dah hebat. Okay. Tapi bila kita lost kita akan cari balik, buat balik guna numbering supaya kita tak tertinggal lah ataupun kita tak lost. Okay. Cikgu buat 1, 2. Kemudiannya bawah sini 3, 4. Numbering. Okay. So kita dah numbering kat sini, cikgu akan numbering di pandangan atas juga. Okay. So tadi cikgu cakap cikgu nak buat sini pada pandangan hadapan ni. Okay. Ni kan. Ni B ni tak mau lah. Tepi sikit. Okay. Okay. So daripada pandangan atas, kalau awak tengok kat sini. Okay. 2, 3 pada belakang kan, bagi bahagian belakang. So cikgu buat apa? 2 ke atas, stroke 4. Kenapa kat sini 2 stroke 4? 2 di atas, dia kalau kita tengok daripada atas, point 2 dengan 4 ni bertindan. Kita nampak 2 dulu tapi kita tahu di bawah 2 tu ada 4 macam ni. Okay. Satu lagi kat depan, kalau ikutkan pada pandangan atas dia berada di sini. Okay. So kat sini cikgu akan letak 1 stroke 3 sebab kita nampak daripada pandangan atas, kita akan nampak 1 dahulu, di bawah 1 dia bertindan atau overlap dengan nombor 3. Okay, that's why cikgu buat 1 stroke 3, 2 stroke 4. Okay, so cikgu buat point tu dahulu. Okay, disebabkan 2 dengan 4 ni kita dah tarik, bermaksud point 2 dengan 4 berada di sini. Okay, 1 dengan 3 kita guna benda yang sama. Tadi nampak ni pergi ke TS. So 1 dengan 3 ni akan pergi ke TS juga, ke titik station. Okay, macam mana nak buat? Tarik saja pergi ke TS tetapi dia akan stop pada SG Kita tak akan tarik. Macam tadi kan dekat skema jawapan tu dia tarik banyak-banyak kan. Dia tak apa sebab dia guna AutoCAD punya perisian software. Tapi this one sebab kita lukis secara manual banyak sangat garisan kat sini, dia akan mengelirukan kita. Sebab kalau AutoCAD kita boleh hidekan garisan-garisan tertentu. Okay. So kita nak hidekan garisan point ni ke bawah, kita boleh hidekan. Tapi garisan-garisan lain Okay. 1 dengan 3 kat sini. Okay.
cikgu akan bawa pergi ke TS. Okay. So dia akan stop di SG. Sikit So, cikgu saya tak dengar suara cikgu. 10.48. Dengar tak sekarang? Hello? Dengar cikgu, dengar. Okey. Sekejap, dia macam start. Sekejap dia macam start. Kotak asas dah settle. Okey. Tadi cikgu cakap cikgu dah buat garisan 2 pergi ke 2 4 pergi ke TS. Berhenti dekat SC, turun bawah. Ini sebab tadi kita dah buat tadi kan? So yang ni dah tak payah buat dah. Okey. So untuk poin 1 dengan 3, tarik sini, turun bawah. Tarik daripada poin ni pergi ke TS, dia akan bersilang di SG, awak bawa turun ke bawah. Okay. So macam ni. Saya guna tools lah. Okay, turun ke bawah. Okay, cikgu buat dalam construction line. Turun bawah. Okay, turun bawah. So 1 dengan 3 nampak dia turun bawah. Kita dah dapat point dia kat situ. Okay, seterusnya kita akan pindahkan ketinggian daripada pandangan sisi sini. Okay, tinggi 1 dengan 2 dia sama. So kita bawa turun sampai ke bucu ni. Ingat bucu yang mula-mula kita bawa turun. Bucu yang menyentuh di SG kita bawa turun ke bawah. Okay, itu adalah kita punya guideline lah. Kalau ikutkan 0 hingga 1 dia ada, kita akan start apa-apa daripada 0 kan. So this one is point 0 kita. Seterusnya yang tepi-tepi ni semua dia punya ada point-point dia lah. Ada dia punya ukuran dia tu. Okay, tinggi ni cikgu pindahkan ke titik ni. Titik rujukan kita ni, garisan rujukan kita ni. Pindah. Kat situ. Ataupun kalau awak tak nak nampak dia punya garisan, awak boleh skip lah kat sini. Tarik sini. Asal dia nampak
Okey, tanda sini. Okey. Dapat tinggi kat situ. Okey, bila awak dah dapat tinggi kat situ, apa yang awak pun kena buat adalah buat garisan point ini pergi ke titik lenyap yang ini. Cikgu, saya nak buat pergi titik lenyap sini boleh tak? Titik lenyap satu lagi. Titik lenyap yang ini. Yang ni. Tak payah sebab kita nak lukis bahagian sini dulu. So kita tarik ke titik lenyap. Okey, titik lenyap yang ini. Okey. So cikgu bawa tarik ke titik lenyap yang ini. Jangan tarik yang atas tau. Tarik yang kat bawah ni. Ni yang kita dah tanda titik lenyap. Okey. Still construction. Okey, nampak ni. Kita tarik pergi ke titik. Okey, kemudiannya kita nak cari point tu balik Okey, kita tengok soalan nombor 1. Nombor 1 kat sini, nombor 1 kat sini kan. Okey, kita pergi bawah, kita bawa turun ke bawah, dia akan nampak bersilang kat situ. Mak cikgu sebab cikgu dah padam kan, dia dah nampak. Agaklah kita bawa satu sini, turun dia bersilang. Kita dapat nombor sini. Okey, ni satu kat sini, sini 1 stroke 2. Ini 3 stroke 4. Satu kat sini, dia akan bersilang. Ada nampak yang ini? Ini adalah nombor 1. Okey. Kemudiannya nombor 2. Ni nombor 2. Tinggi nombor 2 kan? Kita tarik sini. Oh, tinggi dia kat sini. Okey. Nombor 2 sini, nombor 2 kita turun bawah. Ini pergi ke TL. Nampak tak bersilang kat sini? Bersilang kat sini. Sini adalah nombor 2. Kau tak payahlah buat macam cikgu ni tanda pekat-pekat ataupun ada yang suka buat bulat. No. Awak tanda slow-slow saja untuk menandakan nombor 1 dan nombor 2 point dia tu. Okey, 3 dengan 4 kat sini dia punya ketinggian. Okey. 3 dengan 4 kat atas ni kan. Okey, kita start 3 dahulu. 3 turun bawah. 3 ni tinggi dia dekat sini. Nampak tak dia bersilang dekat sini? Dekat sini. 3 tepi sini tu, pergi sini kan. Ni turun bawah. Bersilang kat sini. Sini adalah nombor 3. Kalau dah bijak nanti bila awak dah buat, awak perasan dah. Sini adalah nombor 4. Nampak? Bila kita dah dapat satu permukaan, jangan kalut nak buat semua. Buat semua nombor. So, untuk membantu awak untuk membuat penggambaran atau penggambaran objek, awak boleh sambungkan, okey? Sambungkan poin-poin tersebut menggunakan objek lain. Okey, kita tengok kat sini nombor 1 pergi nombor 2. So bila awak nak sambungkan ikut nombor lah. Okey, 1 pergi 2. Okey, kemudiannya 2 pergi 4. Okey, 2 pergi 4 turun bawah. Okey, 4 pergi 3. Okey, cikgu sambungkan 4 pergi 3. Okey, 3 pergi 1. Okey, so kat sini kita akan dapat nampak. Dapat satu permukaan. Okey, advantage-nya kalau kita buat macam ni, if kita orang cakap pun tak cukup masa, kat sini tadi awak dah dapat markah penuh atas tu kan? So sekurang-kurangnya awak dapat 1, 2, 3, 4 butiran. Awak akan timekan dengan markah yang akan dibagi. Contohnya satu line 0.5 markah. So 4 darab 0.5 markah awak dah dapat 2. Berbanding kalau awak hanya dalam bentuk construction line ataupun just tanda-tanda point, awak tak dapat markah. Okey, clear tak untuk satu permukaan yang ini? Kalau je. Uzma. Clear. Uzma dah suara jantan dah. Okey. Boleh buat? Ya, cikgu. Okey, cuba buat. Jangan bazir masa. Cuba buat macam cikgu buat tu tadi, macam mana. Okey, cikgu akan move on ke next question atau next surface ataupun awak nak buat dulu. Cikgu buat lagi So siapa yang nak buat awak boleh teruskan. Siapa yang memang tak nampak lagi, cikgu akan continue buat. Continue buat untuk surface yang berikutnya. So siapa yang nak tengok boleh tengok. Siapa yang tak nak tengok, awak boleh
terus buat untuk lukisan ini. Okay. So kat sini siapa nak tengok, cikgu akan buat surface yang ini pula. Simple je sebab kat sini macam peta je kan. Sini pun nampak peta. So cikgu buat numbering lah dekat sini. Sebabkan last kali kita gunakan nombor 4, cikgu akan continue kat sini 5, sini 6. Okay. 5, 6. So cikgu tak akan cari yang jauh lah. Cikgu akan cari yang berdekatan. Sebab 1 dengan 3 dah dapat, kita cuma cari 5 dengan 6 sahaja. Nampak dia lagi mudah lah Okay, so kita tengok pada bahagian atas. Bila 1 dengan 3 dekat sini, nampak tak garisan ni continuous kan? So hujung sini mesti 5 slash 6. 5 di atas, 6 di bawah. Okay? Dah dapat yang tu, kita tengok tinggi yang sama dengan yang tadi. Okay? So bila kita dapat tinggi yang sama dengan yang tadi, apa yang awak kena buat? Awak kena unjurkan poin tinggi ni pergi ke titik lenyap. Okay? Construction guys. Okay, pergi ke titik lenyap. Okay. Next, what to do? Ambil poin yang dekat atas tadi iaitu 5 dengan 6 ni. Okay. Awak gariskan pergi ke TS. Tapi dia stop di SG. Okay. 5 dengan 6 sebab dia poin yang sama. Kita ambil satu poin, turun pergi ke SG. Stop di SG. Turun ke TS, stop di SG. And then what to do next is awak kena bawa turun ke bawah straight line. Okay. Bawa dia turun ke bawah. This one. Okay, disebabkan garisan dia dekat sini kan, cikgu just ada macam tu lah. Tak adalah aku duk banyak sangat garisan kan. Okay. Dah dapat poin 5 dengan 6, turun ke bawah. Bawa je lah turun, sekejap lagi kau tak nampak. Okay, turun. Okay, nampak kat sini dah bersilang kan. Okay, macam mana kita nak cari? Okay, 5 kat sini, 5 dekat sini. Turun, dekat sini. Pergi ke TF, nampak dia bersilang kat sini. Ini adalah nombor 5. Okay. Seterusnya nombor 6, sama juga. Kita pergi ke TF, nampak dia cross kat sini. Okay, this one is nombor 6. So 5 dengan 6 kita dah jumpa. Kalau kita tengok pada objek sebelah sini, okay. 5, 6. 1 pergi 5, kita nak sama sebab kita dah dapat dah point kat sini semua. Iaitu 1, 3, 5, 6. 6, 5. Okay. So kita nak sambungkan 1 pergi 5. Okay, cikgu sambungkan 1 pergi 5. Okay, 5 turun pergi 6. Nampak 6 kita dah ada kat sini kan? Awak turun bawah. Okay, 5, 6. Kemudiannya nampak 6 pergi ke 3. Okay, 6 pergi ke 3. Nampak cikgu dah dapat surface yang kedua. Okay, cikgu teruskan, yang boleh buat boleh teruskan buat. Okay, cikgu ambil lagi objek yang simple kat tepi sini. Bila pergi sini, tepi sini, awak kena tengok yang pandangan sisi pula sini. Okay. So kita numberingkan balik. Boleh ikutkan daripada sini kita akan nampak 1 stroke 3. Okay, 1 dengan 3, 5 dengan 6. Okay, belakang sini kita nak buat surface ni senang sangat petak kan. So cikgu continue 7. Okay, sebab tu dia bagi awak dua sisi. Okay, sama lah poin ni. Tengok cikgu dah bijak kat sini. Waktu tu tinggi yang sama. Okay, dia berada di C, iaitu pada bahagian belakang sekali. Okay, so automatik sebenarnya kita dah tarik-tarik tadi, kita dah jumpa dah. Ini adalah poin 8. Ini adalah poin 7. Nampak?
Nampak tak cikgu dah tak payah nak check persilangan bagai. Kita automatik dah jumpa. Okey, bila dah dapat point tu, tengok ke sini balik. 5/8, gariskan 5/8. Okey, 8/7. Okey, 7/6. Nampak tak? Oh, cikgu dah siap dah 3 surface. Okey. Cikgu nak buat yang seterusnya. Iaitu surface yang dekat sini, petak segitiga. Sini. Ini. Okey. Cikgu buat yang ini dululah sebab dia 3 point saja. Cikgu buat yang ini dahulu. 3 point. Kita dah ada point 1, 5. Okey, continue numbering. 7 dengan 8 dah ada. Sini 9. Okey, kita tengok balik kat sini. 1, 3. Oh, dia tak boleh 1 kat sini. 1 kat depan kan. So, belakang ni mesti ada nombor. 10. So, sini 10. Bawah. Atas sini dia overlap dengan 10. Okey, 9. Okey, tepi sini adalah 5. So, tak ada lain, memang 5. So, untuk nombor yang ini, kita ada 5, 9, 10. Cikgu dah numbering kat sini. 5, 9, 10. Okey. So, benda yang sama. Tinggi dah ada, tinggi 10 dengan 5 dah ada. Kita transfer tinggi 9 pergi ke garisan rujukan yang ini. Yang ini. Ni. Okay. 5 dengan 10 kita tak boleh transfer tinggi dia sebab dah ada dah. Ni. Pulang lah kau nak buat macam mana. Okay. Selamat. Okey, 9 dengan 10. Kita dah transfer tinggi dekat sini. Kita bawa pergi ke TL. TL yang mana? Sini ke sini. Okey, cikgu akan tarik sebelah sini lah. Sebab objek kita kalau ikutkan dia punya point tarik sebelah sini. So, objek yang lain garisan untuk bersilangnya berada di sini. So, cikgu bawa pergi ke titik lenyap. Tinggi dia. Dia adalah tinggi nombor 9 guys. Nampak? Adalah nombor 9. Okay. Bukan point nombor 9 nanti kan kau keliru pula. 9. Tinggi 9. Okay. So pergi ke TS. Cuba tengok kalau kita tarik sini dapat tak bersilang. Pergi ke TS. Sini pergi TS. Sama pula pun. Berhenti di SG. Okey, turun bawah. Dia sama point dia. Cikgu dapat samalah. Turun bawah. Okey. Kemudiannya dia akan bersilang di sini. Tinggi dah ada. So sepatutnya kita mana ni? 9. Okey, pergi ke TL.
Okey. Naik atas, tinggi dekat sini 5 naik atas, pergi ke 9. Tarik. Okey. 9. Sebab dia berada di permukaan, bukan berada di permukaan. Okey, dekat dalam kan. Okey. 5 dengan 9 ni dia selari. So kita tarik dulu cari nombor 10. Okey, nombor 10 belah bawah dia. Okey, 5 dengan 10 ni dia selari. Okey, so ada nampak 5 ni. Okey, 5 ni kita bawa tarik ke TL sebelah sini. Dapat garisan kan? Okey, so kita cari titik persilangan dia. 10 tinggi dekat sini. 10 turun bawah. Ada bersilang kat sini. Kita dapat nombor 10. Okey. So atas 10 kita akan dapat nombor 9. Okey, macam mana dapat nombor 9? Naik atas. 5 ni kan kita dah tanda tinggi 9 dekat sini. Kita bawa pergi TL kan? Okey, ada nampak kat sini. Dia sama tinggi dengan 5. Bawah 5, atas 9. Tapi 9 ni berada dalam sikit. Okey. So untuk dapat point itu, okey, tarik pergi TL. Tarik pergi TL. Nampak ada bersilang di sini. So sini adalah nombor 9. Dah dapat 3 nombor. 10 pergi 5. 5 pergi 9. 9 pergi 10. So cikgu pekatkan. 5 pergi 10. 10 pergi 5 pergi 9. 9 pergi 10. Nampak? Dah dapat satu objek. Okey, kat sini kita nak recap pula sebelah sini. Okey, habis masa kan? Okey. Okey, numbering balik kat sebelah sini. Atas 5 ada 9, belakang 5 ada 10. So dah dapat yang petak ni dah dapat. Kita nak dapatkan petak yang ni pula. Sebab dah ada 3 nombor 8, 5, 9. Sebelah sini kita continue 11. Okey, nombor 11. Tinggi 9 dah ada kat sini. Okey, nampak tak? 9 dengan 11 ni dia selari. What to do? Tarik saja ke TL. Okay, tarik ke TL. Bermaksud dekat point tu juga. Okey, so pada bahagian atas ini kita kata sini kan nombor 8, 7. So sini ada nombor 11. Okey, 9 pergi 11. Okey, 11 ni awak bawa turun ke titik station. Okey, lepas tu bawa turun ke bawah. Nanti dia akan bersilang dengan garisan tadi tu. Nah, 9 tadi kita dah dapat kat sini. Kita bawa tarik pergi TL kan? So point ini kita bawa turun ke bawah. Dia akan bersilang di bawah. Okey, pastikan dia betul-betul tepat. Okey. Sini. So kita dapat 9 pergi ke TL. Okey. Turun sini 11. Turun bawah. Awak jumpa kat sini 11. Okey. So point-point 4 point ni kita dah ada. 8 pergi 5, 5 pergi 9, 9 pergi 11. Cikgu pekatkan. Kemudiannya 11 pergi 8, 11 pergi 8. Okey, cikgu dah dapat point kat situ. Okey, so next adalah surface yang kat sini. Senang sikit. Okey, so dekat sini
kita dapat tahu objek tu berada di bahagian sini. Okay, so cikgu buat numbering dulu pada bahagian atas sebab dia permukaan dia kita nampak keseluruhan. So 11 kita continue sini 12, sini 13. Okay, pada pandangan sini 11, 9 ada 13. Okay, 9 ada 13. So this one is 13. Belakang 13 ada 12. Okay. So slash 12. Okay. Belakang 9 ada 11. So cikgu buat stroke nampak? Okay. What to do? 9 dengan 11 dah ada. Bermaksud kat sini kalau perasan 9 dia belakang ni ada 12 ada 13 kat sini. So belakang sini ada 13. Point tu kita dah tarik ke TL. Okay, what to do? Tarik yang bahagian atas ni, point atas 13 ni turun ke titik station. Awak jumpa 13 turun ke bawah. Okay, turun ke bawah. 13. Tadi kan dia 9 ni, dia sepanjang-panjang 9 ni, dia selari dengan 9 ni, pergi ke TL. So 13 ni turun ke bawah, dia akan nampak ada overlap kat sini. Dia bersilang kat sini. Sini adalah 13. So 13 dah dapat. Okay, macam mana untuk 12? Kalau perasan 12 dengan 13 ni nampak tak? Alah, dia selari. So 13 ni awak kena bawa ke TL. Oh, ke TL. Sebab belakang 13 ke TL ni adalah point bagi 12. Nampak tak? Dia selari. Dia selari. Okay. Cikgu bawa pergi ke titik lenyap sebelah sini. Kemudiannya, tengok 12 kita tak bawa turun lagi kan? Pergi ke TS. Point dia lebih kurang sama dengan nombor 4. Turun bawah. So ada nampak ni? 13 ke belakang, dia ada mesti ada nombor 12. 13 ke belakang ada nombor 12. Cari titik persilangan. So this one is 2. Dah dapat 11, 9, 13, 12 dan dia balik semula ke 11. Tolong perfectkan. 9 pergi 13. 13 pergi 12. 12 pergi 11. Nampak? Sebenarnya senang Dan last but not least adalah pada bahagian atas ni lah. Segitiga ni kan? Dekat sini. So 12, 13 last sekali ke atas ni adalah nombor 14. Okay, atas sini 14 ni kat mana? Sebenarnya 14 ni awak dah dapat guys. Dia berada di ujung kotak asas kita ni, dekat point D ni. Nampak? Perlu tak cari lagi? Okay, tak perlu. So tandakan kat sini D. Okay, tolong D pula 14. Okay, tekatkan. Okay, 12 pergi 14. 14 pergi 13, nampak? 14 pergi 13. 13 dah pergi 12. Dah dapat satu. Dah dapat dah satu surface. Okay. Lepas tu nak buat yang mana lagi?
Okey. Bila kita tengok pandangan sisi, nampak tak ada sengit yang ni? Ada perasan tak 9 ni pergi 1? Ni ada perasan ni, untuk permukaan yang sini, 9 pergi 1. So kat sini, 9 kena pergi 1. Gariskan. Okey. Okey. 9 pergi 10, 10 pergi 1. Nampak rupanya kita dah dapat 1 lagi 10. Nampak? Atas kita nampak ni. Di sini kita nampak sini. Nampak yang ni. Yang ini. Kita dah dapat otomatik. Nampak? Okay, next. Okay. Di sini ada nombor 13. Okay. Sini yang nombor 14. Okay. Macam mana? Okay. Kalau kita tengok gambar raja sebelah sini. 1 pergi 9, 9 pergi 13, 13 pergi 14. 14 pergi mana ni? Pergi 2. So, macam mana? Tarik je lah 14 pergi 2. Nampak? Siap dah. Nampak senang je buat dia. Bukan senang lah, dia kena buat demo. Ni demo cikgu. Cikgu buat soalan yang pertengahan. Okey dah? Okey, dapat tak dapat? Ni dah hilang dah 12. Hilang 3 orang dah. Okey, clear tak ni? Boleh sikit lah cikgu. Okey. Sekarang Okey, ni boleh. boleh sikit. Boleh lah. Saya agak sangkut Boleh. lah cikgu. Nanti Sangkut kat mana tu? Saya sangkut dekat macam mana nak cari persilangan kat nombor 9 tu cikgu. Nombor 9 sini. Okey. Nak tarik ke TL tu. Okey, sebab 9 ni ke dalam. Sebelum ni permukaan yang dekat sini, permukaan contohnya cikgu buat. Okey. Permukaan A kat sini, sini B, sini B, sini B, sini C, sini C. A, B, C tadi semuanya point dia berada di permukaan tepi ni. Okay? Permukaan tepi ni, that's why dia memang senang je dapat tadi. Sebab tu cikgu ambil bahagian tepi. Okay? Bila dia masuk bahagian dalam, kita kena tengok dulu point dia. Okay? Contohnya tadi nombor 9 berada di atas. Okay, 9 berada di atas. Okay? Bila kita nak dapatkan nombor 9, 9 ni tak ada point. Selagi kita tak dapat nombor 10, 9 ni awak susah sikit nak dapat. Okay? So awak tengok dulu nombor 10 yang berada di bawah dia. Sebab 10 ni berada di bawah 9. Okay? Sini nampak 1 dengan 10 kan? So 10 ni kalau awak perasan dia selari dengan 5. Dan kalau awak perasan 1 stroke 10 dia selari dengan 1. 1 kita dah ada kat sini, 5 kita dah ada kat sini. So bila kita kata selari bermasuk kat situ, awak pilih sama ada 5 atau 1, awak pergi ke TL. Contohnya tadi kita dah dapat 5 dengan 1 kan, kita ambil 5. 5 kita tarik ke TL. Okey, ini untuk kita dapat point 10 dahulu Okey, tarik ke TL. Sebab belakang 5 ni, nampak belakang 5 ni ada 10. Dia selari. Straight ke kanan, contohnya straight ke TL, kita dapat nombor 10. Kalau kita pilih nombor 1 pergi TL, pada point itu, pada garisan itu kita ada nombor 10 di belakang nombor 1 tu. Dia takkan terkeluar daripada landas sana So kita ambil nombor 5 pergi ke TL. Okay, so cari point 10 dekat sini. Jangan ambil 9 dulu, 10 dulu. Nampak 10 kat sini? Pergi ke TS. Dia silang kat sini kan? Turun bawah.
Okey, kat situ sebenarnya kita nak cari dia punya titik persilangan. 5 kan tadi 5/10 kan. Dia selari dengan 10. Okey, dah tarik. Okey, kita nak cari nombor 10. Oh, nampak dia bersilang kat sini. Awak dapat nombor 10. Okey. Dan bila dapat 10, awak naikkan ke atas. Straight. Okey. Tinggi 9. Awak pindahkan sebelah ini. Dekat garisan rujukan. Okey. Pergi tarik ke TL sebelah sini. Okey. Okey, turun bawah. Okey, sini tinggi kan. Kat sini turun bawah. Okey, tarik ke kanan. Ini baru kita dapat pindahkan tinggi dia. Okey, 9. Okey, tinggi 9 kat sini. Pergi ke TL. Okey. Okey, nombor berapa ni? Okay. Lepas tu ini nombor 11, hujung 11. Okay. Ini dapat. Okay, tarik sini. Start dari situ. Okay, macam ni. Kita nampak point dia. Oh, cikgu transfer dia punya tinggi dia kat sini. Okey, untuk cari point nombor 9. Mana-mana point kita guna kaedah lain. Sebab nanti kat sini awak susah sikit nak nampak. Nombor 9, macam mana kita nak cari nombor 9. Okey, kita guna 7 step. Tapi tak semualah kita boleh guna benda ni. Ini untuk cara terakhir untuk buat awak faham lah untuk dapatkan point-point dia. Okay. So 9 ni point dia kat sini. Tengok selarikan. Ni dia mesti straight straight. Pergi ke SG. Dia bersilang di SG. Macam tu. Selari ni, selari SG. Selari. Nak dapat point kat dalam tu. Betul ke? Cikgu ambil tu Okey, nampak bersilang kat sini. Cikgu buat turun. So STP 5 ke 6? Okey, checkpoint. Okey, bawa turun bawah. Okey. Turun bawah. Okey, kamu kat depan tu tak payahlah guna kat sini Okey. So, 9 kita dekat sini. Tak nampak. 9 kita dekat sini. Okey. Tinggi 9 ni awak transferkan ke garisan yang kita bawa turun tadi. Cuk ke bawah ni. Silang. Pergi ke TL. Okey. Nampak? Turun, selari dengan yang ni, selarikan point ni pergi ke SG, turun bawah. Tinggi 9 transfer kat sini.
tarik ke TL. Kemudiannya waktu tu, nampak tak tadi kita buat 9 pergi ke TS, turun bawah. Nampak tak titik persilangan kat sini? Titik persilangan kat sini. Itu adalah poin nombor 9. Okey, satu lagi poin. Betul ke nombor 13 dekat sini? Okey? Cek balik. Orang nak guna kaedah macam sini pun boleh, tak ada masalah. Pergi sebelah sini, larikan. Okey, straight pergi ke SG. So apa 13 kat sini pergi ke SG. Stop. Turun bawah. Turun bawah. Turun bawah. Turun bawah. Tarik tinggi 13. Tarik tinggi berapa? Cari tinggi 3, bukan 13 ni aku cari. 13 pula sini. 13 kat sini, cari 3 dulu Nombor 3. 3 kat sini. 3 ke 1, 1. Okay. Cari nombor 1 lah Cari nombor 1 kat sini. 13 kat atas, nanti cikgu buat satu lagi contoh. Okey. Ambil nombor 1 sebab 1 kat atas 1 kat sini, tinggi dia dekat sini. Transferkan pergi ke garisan tadi. Persilangan. Pergi ke titik takkan titik lenyap sebelah sini. Dia mesti titik lenyap sebelah sini. Transfer ke titik Okey, turun balik. Awak dapat nombor 1 kat sini. Tadi nombor 1. Nombor 13 tadi. 13 kat atas ni. Satu lagi cikgu buat. Buat color lain. Kita nak check point lah benda ni. Kena tahu juga dia punya cara dia ni. 13, selarikan. Silang di SG. Turun bawah. Tapi takkanlah semua nak guna kaedah yang sama kan? Biasa poin-poin fizikal je kita buat. Dan kita nak check kita punya poin betul ke? 13, tinggi 13 kat sini. Silang kat sini, kita tarik ke titik lenyap. Okey. Dan tarik titik lenyap sini. Satu titik lenyap di sebelah sini. Okay, turun bawah. Awak dapat titik lenyap 13 dekat sini. Titik lenyap pula. Titik 13 dekat sini. So 13 dapat poin yang sama. So kat sini 13 dah betul, 1 betul, 9 betul. Okey, ataupun dah kalau tak tahu sangat, awak boleh guna kaedah tadi untuk dapat poin nombor 9. Okey. So clear tak yang ni? Kalau tak cikgu ulang lagi, cikgu check poin lain pula. Satu pertama, tarik poin yang kita nak cari. Selari dengan ni dengan awak punya sisi ni. Turun sampai ke SG. Turun bawah. Mana tinggi yang kita cari dekat sini? Bawah. Tepi. Nampak dia bersilang. Persilangan ni awak tarik ke titik lenyap. Kemudiannya nombor 9 tadi kat sini. Turun bawah. Cari titik sama. Dapat
semua. Okey tak? Fatihah Nasution. Fatihah? Boleh cikgu. Boleh? Okey, biasanya kaedah yang ni cikgu tunjukkan memang orang yang memang blur sangat, tak tahu sangat nak lukis perspektif. Tapi dia nampak tak? Dia macam tak tersusun sikit lah. Cari satu-satu dia memerlukan banyak garisan. Okey? Berbanding yang tadi awal kita buat, benda tu nampak dia kurang sikit garisan. Ni baru buat poin-poin berapa poin dia dah banyak garisan. Tengok yang color-color ni semuanya garisan tadilah, macam ni 1, 2, 3 tarik. Okey, itu baru 1 poin. Macam mana nombor? Nombor 5, nombor 1, nombor 14, 4, 2. That's why kita kata kaedah ni adalah last sekali kalau awak rasa nak confirmkan ataupun memang awak rasa nombor 9 tu awak tak boleh nak cari, awak boleh guna kaedah ini. So untuk yang ini soalan nombor 15 cikgu dah settle. Okay. So untuk hari ni rasa depan ni awak tak ada kelas lagi kot, pukul 12. Boleh teruskan siapkan yang ini. In case kalau ada apa-apa masalah, awak boleh PM cikgu. Cikgu saya tak clear yang mana, poin-poin mana, cikgu akan respon lah as soon as possible. Okay. Itu saja untuk hari ni. Okay, ada apa-apa persoalan? Ada yang memang tak bagi board lagi, 4 form 5 pelik lah kalau tak ada board. Sepatutnya semua dah ada board. Maybe modul saja yang tak ada lagi. Macam Uzma dah ambil dah. Uzma, Umairah, dah. Pucat tu. Okay. Mana kawan baik kau? Tak ada. Tak apa. Intaliana lah. Mana ada baik dengan Intaliana? Kelas ni ke? Yelah gila. Aduh. Cuti member lupa member ke? Sorry. Okay. Yang lain okey ke? Okey tak yang ni? Sebab cikgu tak boleh. Macam mana cikgu? Bila cikgu nak buat video tu, cikgu tak berapa nak apa? Susah nak cikgu shoot sendiri. Macam tu. Okay, yang ni cikgu akan share lah dekat dalam YouTube ke apa ke untuk rujukan awak lah. Cikgu bagi link YouTube. Berbanding kalau buka dalam drive, dia akan jadi lambat. Okay. Dalam YouTube kan biasa tengok YouTube. Awak boleh tengok bila-bila dan menggunakan cakap apa? Data yang kurang. Okay. Apa YouTube cikgu? Kau ni YouTube lah, nanti cikgu akan upload video ni dalam YouTube. Tapi tak adalah cikgu buat dalam bentuk orang cakap apa? Tak adalah dia jadi public. Dia unlisted. Okay. Nanti cikgu share. Okay. So in case kalau ada apa-apa masalah, boleh rujuk pada cikgu lah. Okay. Apa yang awak kena buat sekarang ni? Sekarang cikgu buat nombor 15 guys. Cikgu buat soalan nombor 15. Apa yang awak kena buat? Awak kena buat 15 dan yang sebelumnya tu. Yang basic-basic kotak asas tu apa semua, awak dah boleh buat sendiri. Okay? Sebab cikgu dah tunjuk dekat sini. Poin atas macam mana nak cari, macam mana kita nak gunakan garisan tinggi dekat sini. Kalau awak tengok tadi nampak dia terangkat sikit. Objek kita pun terangkat sikit kat sini. So objek kita bukan berada di GB. Ada ke belakang sikit. Tapi nampak kotak asas ni yang membantu kita untuk menyiapkan lukisan ni. Okay? Tak ada apa-apa lagi untuk hari ni. Cikgu akan ambil attendance. So guys tolong ambil attendance, tulis nama dan juga tulis nama kot. Okay? Dekat dalam link ni. Supaya cikgu boleh verify awak punya kehadiran. Okay. Okay, kalau isikan kehadiran, kita ada 13 orang, on off. Basil sampai ke saat ni tak hadir.
Maybe dia punya apa? Dia punya webcam dia rosak kot. Okay. Okay, Hid Irfan dah masuk. Thank you Hid Irfan. Okay, Uzma. Okay, boleh tengok kehadiran kat sini. Siapa yang tak masuk lagi sila masuk sebab cikgu based on ni lah. Cikgu dah banyak usaha dah nak bagi awak nampak. Kalau nampak depan-depan lagi senang. Tapi nak macam mana kita belajar secara online. Okay. Okay, nama dah ada tu boleh tengok. Kalau dah ada boleh left. Okay, yang belum ada lagi tolong isikan kehadiran. So, 11.45 kita akhiri kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay. Baru 10 orang respon Siapa lagi yang tak isi? Terima kasih sama-sama. Siapa lagi tak isi attendance, tolong isi attendance. Sekarang baru ada 10 orang. Kalau ikutkan kat sini ada beberapa orang. Okay, thank you so much.